Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Aziz Reddy kembali lagi dalam siri perkongsian berkenaan dengan perancangan kewangan. So, kepada anda yang baru sahaja berjumpa dengan channel saya, mungkin boleh subscribe dulu untuk anda dapatkan pelbagai perkongsian berkenaan kewangan. Okey, so hari ini saya nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan satu artikel dalam Sinar Harian pada 25 hari bulan Julai yang baru-baru ni. So dia punya topik kat depan tu cerita pasal tunggakan hutang menimbun. Dan antara sebab yang saya menarik perhatian saya adalah berkenaan dengan kita panggil financial literacy. So apa itu financial literacy? Financial literacy itu sebenarnya adalah satu kita panggil istilah yang dipanggil celik kewangan. Okey. Dia sebenarnya benda ni bila saya tengok disebabkan oleh pandemik ni, memang betul lah apa orang kata jumlah orang yang berhutang ni bertambah ramai. Sebab apa? Sebab ada yang dibuang kerja, ada yang bisnes tak jalan, ada yang terpaksa berhutang ni untuk continue living, maknanya beli barang-barang keperluan, makanan semua, everything, tempat tinggal. Jadi terpaksa berhutang. Jadi bila berhutang ni of course lah kan, perit ni adalah masa kita nak bayar balik. Dan bila kita sebut pasal financial literacy ni, apa yang menarik perhatian saya adalah sebenarnya hutang ni kita kena tahulah bagaimana kita nak manage, ataupun bahasa mudahnya celik kewangan ni antara pada saya lah ada dua benda yang saya rasa anda kena tahu dan anda kena fahamkan betul-betul, iaitu hutang dan juga pelaburan. Okey, kalau hutang anda kena ingat, bila anda berhutang, contoh anda berhutang dengan bank, anda hutang dengan institusi kewangan yang memberikan pinjaman, dia bukan setakat hutang-hutang je, bukan setakat kita pinjam duit, kita dapat duit je, tak. Kita dapat duit, kita kena pulangkan balik duit tu, tambah lagi kita kena bayar dia punya interest, kadar keuntungan dia. Okey, so itulah bagaimana bank buat duit. Maksudnya kita pinjam duit, lepas tu kita bayar balik dengan duit yang kita pinjam plus dengan dia punya duit, untung dia. Okey, tu nombor satu. Itu kalau kita berhutang. So bagaimana pula kalau kita melabur? So kalau kita melabur pula, kita mesti pastikan bila kita keluar duit melabur tu, kita juga dapat keuntungan. Okey, so ni antara basic benda yang anda kena tahulah. Bila anda berhutang, anda kena tahu anda kena bayar balik hutang plus dengan keuntungan bank ataupun keuntungan financial institution tu. Dan kalau kita yang keluarkan duit pula, kita simpan duit pula, kita kena pastikan duit tu pun beri keuntungan kepada kita. Janganlah bila kita pinjam orang duit ataupun kita pinjam bank hutang, kita bayar untuk bank untung, tapi bila kita letak duit dekat sesuatu tempat, contoh macam tempat-tempat pelaburan, kita tak tengok dia punya untung. So itu dua benda basic lah pada saya. Okey, so apa yang saya nak kongsikan selain daripada benda yang saya cakap tadi adalah saya nak kongsikan berkenaan dengan bagaimana nak kira interest ni. So bagaimana nak kira interest dan bagaimana nak kira kita panggil keuntungan pelaburan ni. Saya nak cerita benda-benda asas sangat, basic sangat. Sebab pada saya yakin masih ramai lagi yang confused ataupun yang tak biasa dengan kira-kira dia. Kan? Mungkin benda ni kita dah belajar dekat sekolah, belajar kat sekolah pasal peratusan. Tapi macam biasalah, bila saya dah lama berkongsi dengan orang ramai melalui video ni, ramai yang kontak saya, tanya pasal loan, pasal investment. Antara benda basic yang saya tanya dia pasal kira-kira, kebanyakannya memang tak tahu, ataupun bukan tak tahu langsung, dia tak tahu secara detail. Tapi sekurang-kurangnya benda ni pun pada saya, anda tak perlu tahu secara detail, anda cuma tahu bagaimana konsep nak kira je. Okey, so hari ni mungkin saya kongsikan sedikit lah sebagai ilmu tambahan. Mudah-mudahan anda boleh dapat faham perkara asas ni, dan sekurang-kurangnya kalau katalah anda terlibat dengan pinjaman wang ke ataupun pelaburan ke, anda tahulah kan apa yang anda patut bayar balik, dan kalau you melabur, apa yang anda boleh dapat balik. Okey, so nombor satu kan, bila sebut pinjaman ni, okey, pinjaman kita mesti kena bayar balik dia punya interest lah. Interest, sorry, kita kena bayar balik dia punya interest.
Okey. So, kalau kita melabur pula, okey, kita dapat dia punya return. Okey. So, sekarang ni saya nak ajar macam mana nak kira peratusan ni. Peratusan, nama peratusan. Sebab benda-benda ni yang akan keluar banyak dekat anda punya agreement, dekat anda punya surat offer letter semua everything, ataupun bila cerita pasal pelaburan kita akan tertumpu kepada perbincangan berkenaan dengan peratusan. So bagaimana nak kira peratusan ni? Okey, so hari ini saya nak kongsikan bagaimana nak kira basic pengenaan dengan loan dan juga pelaburan. So bila kita buat loan kita buat pinjaman. Kita buat pinjaman. So pertama sekali kita kena bayar balik hutang. Kita kena bayar balik. Pinjaman plus dengan dia punya interest. Okey, plus dengan interest. Contoh, katakanlah loan tu beri 5% return, 5% interest. Okey. So maksudnya katakan 5% interest setahun per annum ni maksudnya yang ni setahun. Bila sebut pasal per annum ni setahun. So kalau katakanlah dibagi 5% interest setahun, kalau katakanlah kita pinjam 10,000 kan, plus dengan 5% per annum, maksudnya setiap tahun kita kena bayar kat dia kan 10,000 yang kita bayar, yang kita pinjam, plus dengan RM500 setahun kita kena bayar. So maksudnya kalau katakanlah kita pinjam 5 tahun, so maksudnya 500 kali dengan 5 tahun maknanya 2,500. So 2,500 ni kita kena bayar balik dekat bank yang kita pinjam tu 12,500. So kita pinjam 10,000, kita bayar balik 12,500. Sorry, ini silap. 12,500. So 2,500 ni adalah ini bank punya untung. Okay. So ini basic kalau interest tu dikira flat rate. Okay, interest ni ada dua. Okay. Sebut pasal interest pula kan, interest bank ada dua. Ada banyak jenis tetapi saya cerita dua je lah kan. Yang pertama sekali flat rate, satu lagi floating rate. Floating rate. Okay. Kalau flat rate ni macam mana? Kalau flat rate ni macam tadi lah, katakanlah anda pinjam 10,000 kan, katakanlah interest dia 5% setahun per annum. So maksudnya kan, terus kira je, maknanya setahun anda kena interest RM500 setahun. Ni dia punya interest. Interest ni maksudnya kadar untung bank lah. Okey. So RM500. So katakanlah berapa tahun hutang? Kalau hutang 5 tahun. So 5 tahun maksudnya 5 kali 500 lah. 2,500. Ini interest. Tu flat rate. Okey. Kalau floating rate pula, dia akan floating rate ni kan, dia akan kira interest ni interest ikut baki hutang. So kalau untuk floating rate ni, saya cadangkan anda kira pakai financial calculator. So financial calculator. So senang, anda download apps ni, nama dia sekejap Easy Calculator ni. Okey, ni Easy Calculator. So anda nak kira senang je, tekan dekat loan calculator ni. Okey, katakanlah anda buat 10,000 loan. Okey, interest rate dia katalah 5% setahun, katalah loan dia 5 tahun. Anda calculate. Okey, tekan calculate. So anda tengok Okey, anda tengok sendiri.
kat sini. Sekejap okey. Kalau tadi, kalau kita panggil flat rate, okey, dia punya interest bank 5 tahun adalah 2,500. Tapi kalau pakai floating kan, interest dia cuma RM1,322 sahaja. Okay, nampak tak beza antara interest floating rate dengan flat rate. So itu asas lah ni sebenarnya kan. Asas kewangan kalau melibatkan hutang, anda kena tahu dua. Floating rate ke ataupun flat rate. So flat rate ni biasanya loan creator, personal loan flat rate kan. Kalau loan lain, contoh loan ESB, loan Guma, semua floating rate. Jadi kat sini saya share sikit lah kan, perbezaan. Flat rate memang akan dia punya interest lebih tinggi daripada dia punya kadar keuntungan tu, walaupun percentage dia sama, tapi dia punya kadar keuntungan yang bank ambil tu, maksudnya dia punya total jumlah yang bank ambil daripada kita lebih tinggi kalau daripada berbanding dengan floating rate. So hati-hati, sebab tu jangan suka-suka buat personal loan, buat credit card semua everything tu semua. Credit card dia pakai outstanding rate, tapi dia punya interest, amount interest dia, jumlah interest dia peratusan dia besar. So saya tak sentuh yang tu lah, saya sentuh dua tadi kan, flat rate dengan floating rate. Okey, so itu kalau untuk kita panggil, kalau untuk loan. So kalau untuk pelaburan pula kan, pelaburan tadi saya cerita. Okey, pelaburan mana tadi? Okey, kalau untuk pelaburan pula, so dia pakai interest juga. Katakanlah dia boleh bagi 7% setahun. 7% setahun. Jadi 7% setahun tu maksudnya kalau kita letak RM10,000 dalam akaun tu, contoh dalam ESB, 7% maksudnya kita dapat extra 7% setahun. Kalau RM10,000 dapat extra 7% setahun, maknanya RM700 setahun dapat. Okey, so itu antara dari segi return dalam investment. Okey, return investment ni pula banyak. Ada yang gunakan capital appreciation kan, contoh macam kita melabur dekat unit trust, dia punya harga naik. Okey, ataupun kalau kita beli rumah, harga dia naik. Ataupun kalau kita beli rumah, kita panggil sewa. So itu antara basic thing lah. Saya sebenarnya video kali ni saya tak nak cerita detail pasal sangat kira-kira, cuma saya nak beritahu bahawa financial literacy ni sangat penting untuk anda faham. At least kan anda tahulah bagaimana nak kira loan semua kan. Jangan sampai tak tahu langsung nak kira kan. Jangan sampai kebanyakan lah famous soalan, dia kata berbaloi ke tak berbaloi, berbaloi ke tak berbaloi. So berbaloi ke tak berbaloi, gunakan kalkulator kan. You tak boleh gunakan agak-agak tengok mana satu berbaloi tak. You kena kira, belajar untuk kira kan. Kalau katakanlah kita buat pinjaman ke apa, berapa banyak yang kita kena bayar balik tu kan. Kalau katakanlah kita mungkin bayar kurang, maknanya berbaloi lah. Kalau kita buat loan, tiba-tiba kena bayar terlalu banyak sampai kita berugi sangat, dan mungkin tak berbaloi. So isu berbaloi dengan tak berbaloi ni sangat banyak ditanyakan kepada saya, dan saya punya jawapan senang je, buat kira-kira. Bila anda buat kira-kira, insya-Allah anda akan tahu bagaimana nak menilai sama ada dia berbaloi ke tak berbaloi. So itu saja sedikit penjelasan daripada saya berkenaan dengan financial literacy. So jangan jemu, jangan cepat mudah putus asa untuk belajar. Mungkin ada yang masa belajar dulu tak pandai nak kira-kira ke apa, tak apa, it's okay, belajar pelan-pelan kan. Yang penting kita tahu, senang guna kalkulator, senang kan, tekan berapa persentage, tak payah nak kira percentage macam mana saya kira pakai kalkulator, pakai kira tadi. So very simple, pakai kalkulator. Dan saya sangat sarankan anda download an easy calculator, sebab sekarang ni semua pakai phone kan, semua pakai smartphone. Untuk anda yang mungkin tak biasa untuk buat kira-kira ke apa, anda boleh download saja apps an easy calculator tu, anda boleh guna dan anda boleh belajarlah, explore kan, bagaimana nak kira semua everything. So itu saja daripada saya, insya-Allah kan. Jangan lupa tekan subscribe dan like atau share atau komen, atau ada apa-apa sebarang soalan anda boleh tanya berkenaan kewangan. InsyaAllah saya akan banyak lagi keluarkan video-video bagaimana untuk mendidik masyarakat berkenaan dengan kira-kira kewangan.
Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.